Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Suhaila binti Razali, nombor matrik 27767 akan menceritakan berkenaan usul fiqh. Dalam video ini, saya akan menyatakan makna usul fiqh, fungsi usul fiqh, perbezaan antara usul fiqh dan juga qawaid, tokoh usul fiqh dan juga kepentingan mempelajari usul fiqh. Baiklah, saya mulakan dengan makna usul fiqh. Perkataan usul bermaksud dari segi bahasa, asas sesuatu perkara. Dari segi istilah, usul bermaksud dalil dan kaedah. Bagi perkataan fiqh, dari segi bahasa ialah fiqh bermaksud faham. Dari segi istilah, fiqh bermaksud ilmu yang berkaitan hukum syarak secara amali yang diperoleh daripada dalil-dalil yang terperinci. Seterusnya, saya akan menyatakan fungsi usul fiqh. Fungsi usul fiqh yang pertama ialah sebagai benteng pelindung terhadap syariat Islam, kerana usul fiqh menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat hukum. Yang kedua, fungsi usul fiqh ialah menghindarkan seseorang menetapkan hukum menurut nafsunya kerana mengetahui kaedah istinbat serta cara berijtihad yang benar. Hal ini kerana kemunculan para mujtahid dengan metod ijtihad yang berbeza-beza. Baiklah, seterusnya perbezaan antara usul fiqh dan juga qawaid. Yang pertama, daripada segi aspek maksud, usul fiqh merupakan ilmu tentang mengeluarkan hukum syarak daripada dalil-dalilnya seperti Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istislas, Istihsan dan sebagainya. Qawaid fiqh pula membincangkan hukum fiqh itu sendiri berdasarkan kepada kaedah yang dikumpulkan daripada hukum-hukuman yang mempunyai persamaan dari sudut yang tertentu seperti kaedah tentang niat, syak, mudarat, adat, rukhsah dan sebagainya. Seterusnya, dari segi punca dan tempat ambilan. Usul fiqh berpunca dari perbahasan lafaz-lafaz dalam Arab, nahwu, saraf, balaghah. Kaedah ini diperolehi secara istiqra' atau induktif terhadap teks-teks Arab, syair dan khutbah. Sedangkan qawaid fiqh diperolehi daripada hukum syarak yang 5, fatwa-fatwa dan masalah-masalah fiqh. Seterusnya, dari segi kaedah pula ialah usul fiqh lebih khusus kepada ahli ijtihad dan ahli fatwa dalam usahanya untuk menyimpulkan hukum-hukum syarak dari dalil-dalilnya. Begitu juga dalam menyelesaikan hukum masalah yang tidak disebutkan hukumnya dalam dalil-dalil muktabar dan permasalahan baru, yakni nawazil. Bagi qawaid fiqh pula, qawaid fiqh lebih dah khusus dengan ahli fiqh atau pelajar yang menjadikan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum furu' sebagai alternatif kepada merujuk bab-bab yang berkaitan. Seterusnya, tokoh-tokoh usul fiqh. Yang pertama, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan Hujjatul Islam, yakni argumentator Islam, kerana jasanya yang sangat besar di dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani. Beliau lahir pada tahun 450 Hijrah bertepatan dengan 1559 Masihi di Ghazalah, yakni suatu kota kecil yang terletak di Tus, yakni wilayah Khurasah, yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Ayahnya sebelum wafat menitipkan anaknya, yakni Imam Al-Ghazali, dan saudaranya Ahmad ketika itu masih kecil. Dititipkan kepada teman ayahnya, seorang ahli tasawuf, untuk mendapatkan bimbingan dan juga didikan. Meskipun dibesarkan dalam keadaan keluarga yang sederhana, tidak menjadikan beliau berasa rendah atau malas. Justru, beliau bersemangat dalam mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan. Kemudian, beliau menjelma menjadi seorang ulama besar dan juga seorang sufi. Menurut Abdul Ghafur Ismail Al-Farisi, Imam Al-Ghazali menjadi pembahas paling pintar di zamannya. Imam Haramain merasa bangga dengan prestasi muridnya.
Walaupun Imam Al-Ghazali meraih kemasyhuran, beliau tetap setia terhadap gurunya sampai dengan wafatnya pada tahun 478 Hijrah. Imam Al-Ghazali dalam perjalanan menuntut ilmunya mempunyai banyak guru. Di antaranya, guru-guru Imam Al-Ghazali adalah berikut. Yang pertama, Abu Sah Muhammad Ibnu Abdullah Al-Hafsi. Beliau mengajar Imam Al-Ghazali dengan kitab Sahih Bukhari. Yang kedua, Abu Fath Al-Hakimi Al-Thusi. Beliau mengajar Imam Al-Ghazali dengan kitab Sunan Abi Dawud. Yang ketiga, Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Khawari. Beliau mengajar Imam Al-Ghazali dengan kitab Maulid An-Nabi. Seterusnya ialah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, Palestin pada tahun 150 Hijrah atau 767 Masihi. Nama sebenarnya ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pada umur 10 tahun, ibunya membawanya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan selepas itu beliau tetap berada di sana untuk menuntut ilmu. Di Mekah, Imam Asy-Syafi'i memulakan perguruannya dengan Muslim bin Khalid Al-Zanji, yakni mufti kota Mekah ketika itu. Kitab ilmu yang paling terkemuka pada ketika itu ialah Al-Mutawatta, karangan Imam Malik bin Anas, dan Imam Asy-Syafi'i dalam usia 15 tahun telah pun menghafal keseluruhan kitab tersebut. Imam Asy-Syafi'i kemudiannya berhijrah ke Madinah untuk berguru pula dengan penulis kitab itu sendiri, yakni Imam Malik bin Anas. Kepandaian ini telah menyebabkan beliau difitnah. Setelah beliau dah mendapat pembelaan diri dan juga pembebasan, beliau dibenarkan bermastautin di Baghdad. Di sinilah Imam Asy-Syafi'i telah berkenalan dengan anak murid Imam Abu Hanifah dan duduk berguru bersama mereka, terutamanya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Suasana ini memberikan kelebihan yang penting bagi Imam Asy-Syafi'i, iaitu beliau berkesempatan untuk belajar dan membanding antara dua ajaran Islam, yakni ajaran Imam Malik bin Anas dan juga ajaran Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi di Mesir ketika berumur 54 tahun. Beliau meninggalkan kepada dunia Islam sebuah kitab yang paling agung dalam bidang usul fiqh berjudul Ar-Risalah. Kitab ini adalah yang terawal dalam menyatakan kaedah-kaedah mengeluarkan hukum daripada sesebuah nas, Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Asy-Syafi'i juga meninggalkan kitab fiqhnya yang termasyhur berjudul Al-Um. Seterusnya, kepentingan mempelajari ilmu usul fiqh. Dengan mempelajari usul fiqh, kita dapat membantu memahami cara ulama silam mengeluarkan hukum syarak dengan penuh teliti. Yang kedua, dapat membendung umat Islam daripada ajaran yang sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Sekian daripada saya, Nur Suhailah binti Razali. Terima kasih dan jumpa lagi.